Tertekan, sorry. Kalau pelajar angkat tangan, saya suka. Okey, cikgu, selamat petang. Cikgu, maaf ganggu sebab saya memang terpaksa buat hari ini. So, ada beberapa perkara penting, cikgu. Okey, so untuk kita punya PLC kita, agenda kita tak banyak. Okey, saya akan bentangkan untuk AJK tertinggi. Okay, lepas tu kita akan bincang aktiviti sepanjang carnival kita 4 hari sahaja. Perbincangan kos. Lepas tu ada 2 hal lain, satu pencerapan PDPR dan KEBAT. Yang kedua ujian pengesanan pra-PPT lah. Okey. Jadi saya akan mulakan dulu. Okey, yang cikgu boleh tengok kat paparan. Okey, ini adalah jawatan kuasa pelaksana STEM. Okey, yang induk dia tak beza sangat. Saya rasa yang tukarnya bos besar lah. Okey. Tahun lepas penyelarasnya Nur Hairi, Cikgu Hafiz. Tahun ni saya letak Cikgu Nur Hairi lah. Okey, saya tak buat petang sesi pagi. Kita jalan serentak saja. Jadi Cikgu Aisyah penyelaras yang kedua. Okey, untuk montaj dengan banner, okey, saya letak Cikgu Nurul Farhana dengan Cikgu Farihan. Dia kena sediakan video promosi dengan banner induk. Okey, nanti saya akan explain one by one. Okey, banner induk ni, okey, kita ada 4 hari, kita akan ada 4 aktiviti. Jadi cikgu-cikgu setiap bahagian ni dia akan finalize apa aktiviti akan dibuat. Dia akan bagi dia punya pamphlet dia pada cikgu. Lepas tu cikgu kena gabungkan, cikgu kena buat satu banner sajalah cikgu untuk dikongsi dalam grup kelas. Okey, pengumuman pemenang. Okey, Cikgu Azlini dengan Cikgu Anwar. Okey, kena lepas setiap kali pemenang ni akan diumumkan. Okey, lepas kita tamat kita punya program. Okey, kena buatlah bentuk video ataupun e-poster lah cikgu, mana-mana yang sesuai untuk mengumumkan pemenang. Okey, dokumentasi Cikgu Sakina. Okey, Cikgu Sakina akan menyediakan kertas kerja induk. Setiap bahagian akan buat kertas kerja masing-masing lah. Okey, yang tu pun saya akan perincikan sekejap lagi. Okey, sijil saya letak 3 orang cikgu, Cikgu Raja, Cikgu Nolela, Cikgu Tuan Kamariam. Okey, penyediaan sijil kepada pemenang termasuk kepada cikgu sijil ni. Okey, hadiah kepada pelajar. Okey, saya letak 4 orang cikgu, Cikgu Azita, Norida, Masrina, Hafiz. Okey, hadiah ini kita standby saja. Okey, macam mana kita nak memberikan hadiah ni, kita kena tunggu keputusan KPM cikgu. Okey, kalau budak tingkatan 5 bersemuka, mungkin kita akan berikan hadiah untuk budak tingkatan 5 saja. Budak-budak yang tingkatan lain, saya bincang dengan Puan Sajidah, kemungkinan besarlah kalau Tuan Pengetua izinkan, kita akan khaskan satu hari untuk budak ni datang collect idea kat guard house lah. Okey, yang tu ada masa yang panjang lagi. Okey, publicity saya kekalkan Kak Fatimah lah. Okey, nanti kena hebohkan dalam grup-grup kelas, forward message saja. Forward je kan? Yang sediakan ialah AJK montaj promosi kan? Ya, betul. Okey, jadi ini nanti saya akan kongsi slide ni dalam grup kita. Okey, jadi saya tak pisahkan pagi petang tahun ni kita jalan serentak. Okey, sebelum kita bincang aktiviti ni, okey, saya nak bincang dulu perjalanan timeline dia. Okey, memudahkan cikgu. Sebenarnya kita ada masa yang panjang. Okey, bermula esok sehingga 8 Ogos, okey, penyediaan kertas kerja induk dan juga kertas kerja bahagian. Okey, contohnya apa tu kertas kerja bahagian? Okey, untuk guru, okey, panitia prinsip perakaunan GKT AK akan bergabung, akan buat satu aktiviti. Jadi kertas kerjanya mereka 3 ni akan bincang, akan menyediakan satu kertas kerja bahagian. Okey, yang induk tu adalah untuk kita punya program saja. Okey, nanti perkongsian macam mana kita nak bahagi bajet semua tu kita akan bincang. Okey, yang ini adalah lepas tu sebelum 8 Ogos juga banner dengan video promosi akan banner untuk aktiviti masing-masing akan disediakan oleh cikgu. Okey, 9 hingga 13 Ogos adalah untuk penyediaan video dan juga banner induk lah. Okey, sebab kita nak tunggu bahagian ini settle dulu, finalize apa aktiviti nak buat. Okey, dia punya banner untuk aktiviti masing-masing. Lepas tu baru yang induk ni akan bergerak. Okey, lepas tu kita tak nak mulakan promosi awal-awal sebab sekarang ni panitia sejarah tengah gerakan sambutan kemerdekaan. Saya tengok panitia sains matematik pun dah mula gerakan dia punya aktiviti mereka. Saya tak nak bertindih lah. Jadi kita akan mulakan promosi bidang kita ni 30 Ogos lah sehingga 4 September. Lepas tu 5 hingga 8 September kita akan jalan aktiviti. Okey, pengumuman pemenang ni kita umumkan pada 12 September lah, sama ada dalam bentuk banner ataupun video ringkas. Okey, semuanya kita buat secara online sahaja. Okey, yang ini kita kena bincang, ini yang penting. Okey, untuk 5 Ogos sebenarnya minggu yang sama,
kita bidang TVET dengan sains matematik akan jalan aktiviti. Okey, kita buat macam ni. Hari Ahad untuk guru bidang bidang TVET akan uruskan. Okey, pada hari Ahad yang sama untuk aktiviti peralihan dengan tingkatan 1, sains dan matematik akan uruskan. Kita switch macam tu saja. Jadi saya nak dapatkan sedikit feedback lah. Perakawanan JKT AK, dah ada cadangan aktiviti tak Kak? Sudah. Okey, apa aktivitinya Kak? Pertandingan fotografi landscape lestari. Pertandingan fotografi Landscape lestari. Landscape lestari. Yes. Okey. Okey Kak, maksudnya apa Kak? Sorry? Maksudnya pertandingan tu kena ambil fotografi landscape. Ini terbuka untuk guru-guru di mana guru perlu hantar fotografi yang berkaitan dengan landscape, dalaman atau peluaran di rumah masing-masing saja. Oh, okey. Rumah jiran boleh tak? Okey, boleh. Duduk kondo. Kan amat diperlukan ya. Ada soalan tadi Kak, rumah jiran boleh tak? Oh tidak, kejujuran mesti ada dalam Rumah diri kucing anda. boleh tak? Rumah kucing. Kak Mas, saya kongsi landscape dengan jiran saya dekat depan rumah. Tak boleh ke? Oh, kalau kongsi boleh lah, nanti hadiah boleh kongsi dua. Kak Mas. Ya. Kita nak letak gambar cikgu sekali tak? Okey, kalau ikut daripada pertandingan-pertandingan yang akan survey tu, dia memerlukan kepada cara image tu diambil. Maknanya kita akan tekankan juga konsep perspektif dalam gambar rajah tu. So kalau ada gambar cikgu tu rasa macam kurang menarik Betul-betul. Okey. Jadi kita Jadi akan tekankan kepada konsep perspektif tu nanti sebab kita nak kaitkan dengan GKT punya bidang. Okey, boleh Kak. Nanti Kak Mas ni kena buat perincian, dia punya perincian pertandingan ni. Kalau boleh sertakan. Dah ada Kak? Okey, thank you. Okey, bagus. Terima kasih. Untuk tingkatan 4 dan 5, ekonomi perniagaan. Apa pertandingan akan dibuat cikgu? Nak satu je kan? Satu saja. Okey, kami sebenarnya saya dengan Hairi tadi dah berbincang tapi masa tu Hafiz tak join lah. Macam ni, kita nak buat pertandingan video apa tajuk dia? Pertandingan video review produk. Okey, review produk. Okey, boleh. Tapi syarat dia perincian dia macam ni. Syaratnya barang itu mestilah diberi secara online. Jadi kita bagi masa kepada 2 minit saja untuk pelajar itu review lah produk yang dibeli dari segi harga, sama ada berbaloi ataupun tidak. Macam itulah. Okey, dia akan kaitkan dengan konsep-konsep yang dia belajar tu Kak. Ya, adalah kaitan sikit dengan perniagaan online kan. Okey, boleh. Okey. RBT untuk RBT ASK tingkatan 2, tingkatan 3. Farhana, bagi dulu Farhana. Ni gabung ke atau lain-lain? Okey, Untuk RBT tu. okey, cikgu nak gabung ke cikgu nak lain-lain? Konten lain-lain ni. Okey, Farhana macam mana? Okey, Okey, tak apa, kalau cikgu Farhana macam RBT ada bagi cadangan, cikgu-cikgu ada bagi cadangan. Kalau untuk tingkatan 1 tu, cikgu-cikgu tingkatan 1 bagi cadangan nak buat handmade fabric face mask, betul lah Kak Azita? Betul. Okay, so yang kalau tingkatan 2 tu kami nak teruskan projek mechanical. Okey, untuk RBT tingkatan 1 nak buat handmade fabric mask. Pertandingan Okey, maksudnya ini bagi tahu ni dululah Okey, maksudnya pelajar kena buat face mask ini sendiri daripada fabric lah Kak? Fabric lah je. ya. Betul lah Kak Norida, Kak Zita. betul. Ya betul, sebab apa kebetulan pelajar form 1 dia dah nak masuk tajuk reka bentuk fashion, so kita buat terus projek ni. Maksudnya berkaitan lah. Okey, maksudnya kita jalan sekali untuk peralihan pertandingan yang sama. Peralihan boleh ke boleh? Kalau peralihan saya cadangkan just diorang buat lakaran produk sahajalah. Kita bagi contoh, lepas tu suruh diorang tiru je nanti. Okey, kejap peralihan buat lakaran produk. Okey, lakaran produk. Pertandingan lakaran. Contoh lakaran pun kita bagi. Okey, boleh. Tapi yang peralihan ni sebenarnya dia tak ambil RBT kan? Tak. Okay, Tapi jadi ini bagi lakaran je persediaan lah. untuk ketingkatan 1 lah.
Okey, boleh. Okey, pertandingan lakaran Okey, pertandingan lakaran. Okey, boleh. Lakaran Okey, RBT pun boleh lah. Pertandingan lakaran RBT. Okey, boleh. Okey, boleh. So, untuk tingkatan 2 dengan 3? Okey, tingkatan 2 masing-masing kami memang bermasalah nak kumpul lagi projek bab 2. Jadi Okey. kami setuju nak buat pertandingan projek mechanical, pertandingan gadget mechanical. Pertandingan gadget mechanical. Macam mana pelajar akan buat, cikgu? Okey, dia just aplikasikan komponen mechanical yang dia belajar bagi topik ni sahaja. Memang very simple je lah. Memang simple sangat-sangat. Kalau Dia macam kena hasilkan produk tu. kena hasilkan. Kalau tak sesuai kita bagi lakaran je, tapi lakaran asyik lakaran je kan. Kalau Macam tak best pula. contoh produk macam mana, cikgu? Yang budak kena buat ni. Sekejap ni macam ni. Ada. Sekejap, I tak tahu nampak ke tak. Sesimpel macam ni, kejap Macam ni. Nampak tak? Nampak. Kan? Ini dia guna pautan. Ni yang untuk tingkatan 2 ni dia guna pautan je. Dengan Dia tuas. guna Ini batang aiskrim je. Oh, batang aiskrim. Okey. Okey, maksudnya nanti masa cikgu buat pamphlet cikgu akan terangkanlah cara buat lah, cikgu. Contohnya suruh akan sertakan sekali lah. Okey. Okey, tingkatan 2, cikgu? Yang tu tingkatan 2. Tingkatan 3 masih lagi nak kejar dia orang buat produk pemasaran. Poster pemasaran. Tapi kali ni poster pemasaran tu kita dah setuju nak minta dia orang guna apps yang tertentu lah. Nak cakap macam mana? Pertandingan poster pemasaran. Adalah syarat dia. Syarat dia guna apps yang dalam phone tu lah. Okey, maksudnya secara digital lah, cikgu, poster ni. Betul. Pertandingan poster pemasaran digital. Okey, betul. Okey, betul lah. Okey, maksudnya dia kena guna app yang ada dalam, kena guna Have Us untuk mereka poster tu lah, cikgu. Tak kisahlah macam mana pun kan. Pandai-pandai dia orang je lah. Okey, boleh. ASK untuk tingkatan 2, tingkatan 3? Untuk ASK, saya dah bincang beberapa pertandingan tapi tak tentukan tingkatan berapa sebenarnya. Okey, contoh yang dibincangkan tu apa, cikgu? Okey, contohnya kami dah design nak buat design t-shirt bertemakan STEM. Okey. Kemudian poster bertemakan STEM, poster digital lah. Okay, design t-shirt. Okey, ini secara digital juga, cikgu? Ya. Okey, digital. Okey, lepas tu poster. Poster digital. Dan satu lagi infografik. Ini pun secara digital juga? Ya. Okey, infografik digital. Okey, nanti maksudnya tiga-tiga ni cikgu akan bagikan lah, cikgu, ikut tingkatan lah. Ya, betul. Okey. Jadi maksudnya lower form dia tak gabung lah, upper form semuanya bergabung buat satu aktiviti. Okey, lower form RBT ada aktiviti masing-masing, ASC ada aktiviti masing-masing. Tak ada masalah, cikgu. Yang penting penglibatan pelajar join dan buat aktiviti tu. Okey, cikgu. Yang untuk yang guru ni, ada lagi tak pertandingan lagi, cikgu? Nak tambah lagi ke pertandingan kat sini? Tak ada. Okey, saya nak bincang bahagian kos ni. Okey, contohnya untuk guru, kita akan gabung perakanan GKT AK. Okey, pertandingannya 1. Okey, maksudnya cikgu buat kertas kerjanya kena buat 1 tapi kita akan claim asing-asing lah, cikgu. Betul tak, Kak Mas? Rajesh nak tanya, hari tu kan masa kita buat ABM kan kita dah masukkan untuk peruntukan STEM kan? Ya. Setiap panitia hari tu macam RM50 kan? Ya. Okey, so akan nak tanya, daripada setiap panitia katalah PA 50, GKT 50, AK 50. So hadiah untuk guru tu berjumlah 150 macam tu? Ya, betul lah, Kak. So memang bajetnya macam tu. Okey, tak maksud, tapi kalau bila kita nak, maksudnya kertas kerja tu boleh buat sekali tapi kena claim masing-masing lah, Kak. Saya nak tanya. So maksudnya kan ikut panitia kan? So RM50 tu macam kan untuk hadiah macam maknanya tak sama dengan yang kita beri pada cikgu lah. Untuk cikgu tu yang sebab tu saya buat PLC ni sebab bab-bab hadiah ni bila
online gabung-gabung ni sebenarnya ada isu semasa tahun lepas. Kita adik-adik rasa yang paling banyak menyumbang ni RBT kot. Tahun lepas. Apa tu? Apa peruntukan? Sebab kan tahun lepas kan buat semuka kan Kak? Okay, tahun ni, sekarang ni kalau kita nak 50-50-50, maksudnya kita bagi hadiah untuk 3 orang cikgu kan Kak? Itulah, kalau 150 tu, kita boleh up sampai 5 penyertaan ke? Mungkin sampai nombor 5. Boleh sampai 5 lah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Saya nak tanya, Ya, cikgu. untuk program kita ni, kita ada libatkan Koko tak? Okey, dia sebenarnya, dia ada melibatkan Koko. Okey, bawah bidang kita 2 persatuan yang boleh kita libatkan, Kelab Teknologi Hijau dengan Inovasi. Yang RBT tu? RBT, kalau cikgu nak claim daripada RBT, boleh, tak ada masalah. Cikgu macam tahun lepas lah kena buat 2 kertas kerja lah cikgu. Satu buat panitia, satu yang saya yang macam Puan Mas buat tahun lepas. Dia Puan Salimah cakap kertas kerja tu nanti sama kan, cuma dia punya muka surat depan saja yang kena tulis bersama dengan unit Koko. Ya, betul. Jadi kertas kerja peruntukan tu, saya dah tanya Puan Salina, dia kata bergantung pada dia, kena bincangan dia, dia boleh keluarkan berapa banyak. Maksudnya tahun ni boleh macam macam tahun lepas kertas kerja sama, tapi daripada Koko kita dapat sijil saja kan Cikgu Nurida? Tu tak Ya betul. Sijil je. Ya, sebab tahun lepas akak buat kertas kerja tu. Pada awalnya Puan Salina bersetuju akan keluarkan peruntukan untuk hadiah. Tapi at the end hanya sijil sahaja. So itu yang kita kena ambil daripada panitia tu. Sebab dia cakap tak semua aktiviti dia boleh keluarkan bajet, tapi dia minta kami dah bincang lah supaya aktiviti ni kita letakkan dalam aktiviti PDPR Koko juga. Maksudnya kita kena jalan pada waktu Koko ke? Pendapat saya macam ni, sebab kita nak setiap hari kan, kita buat setiap hari kan. Jadi saya berfikir macam ni lah, kalau boleh tambah baik nanti bagi tahu. Okey, saya ingat kita jalan je sepanjang minggu. Cuma setiap program tu dia kena ada bahagian penyertaan lah, kita kena ada Google Form tu. Jadi kat situ kita boleh ambil sebagai kehadiran untuk PDPR. Saya rasalah kalau macam tu. Lepas tu hari Rabu nanti kita akan combine semua, kita up sekali lagi. Pada waktu PDPR Koko. Okey, Cik Nurida macam ni sekarang ni. Okey, pada minggu, contohnya pada 5 September ni 5 September ni, 5 September kita jalankan program untuk guru saja. Yang akan buat program untuk pelajar adalah sains matematik. Betul. Contohnya pada 6 September, akan ada aktiviti daripada bidang kita dan juga bidang sains matematik. Nanti kalau kehadiran, maksudnya boleh jalan serentak ke kena asing-asing juga? Saya terlepas pandang yang jalan serentak dengan bidang sains dan matematik tu. Ajis, kenapa jalan serentak Sebab kita contohnya macam ni Kak, sebab minggu yang sama sains matematik dengan TVET ni kita akan jalankan karnival kita ni pada 4 tarikh ni. Tapi kumpulan yang akan terlibat saja berbeza. Contohnya hari Isnin kita buat program untuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Pada hari yang sama sains matematik akan buat program untuk tingkatan 2, tingkatan 3. Tahap berbeza. Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya kalau di mana aktiviti ni yang ada berkaitan dengan Koko kan, mungkin boleh buat asing lah, macam sains buat kehadiran asing, untuk kita tech work pun buat kehadiran asing, supaya nanti bila kita keluarkan laporan adalah kehadiran dia tu. Faham tak? Okey, faham. Maksudnya maksud kehadiran tu maksud setiap hari macam kita buat setiap hari Rabu tu kan, pelajar kena key in kehadiran ramai-ramai tu. Supaya bila kita nak tuliskan aktiviti tu, kita dapat tahulah kehadiran pelajar tu berapa. Tapi masalahnya kat sini, contohnya pada hari Isnin, kita buat program ni, kita akan buat pertandingan video review ni untuk tingkatan 4, tingkatan 5. Tapi saya rasa contohnya lah kita minta pelajar key in kehadiran. Tapi saya rasa kalau penglibatan tu, saya rasa bukan semua pelajar yang nak key in kehadiran tu akan melibatkan cikgu.
Betul. Jadi kalau dia key in kehadiran tapi dia tak terlibat lah, tak ambil bahagian, ada isu tak? Sebenarnya kalau ikutkan tiap-tiap minggu pun tak berapa Benda banyak. yang sama berlaku Dah, sekarang ni dah cukup belum perjumpaan tu? Apa? Dah. Perjumpaan yang ada dah cukup belum? Dah. Hampir cukup lah Kak. Semuanya dah 6. Dah 5 dah 6. Sebab tu Puan Salina kata tak apa, bagi je untuk bulan kemerdekaan dengan STEM ni, dia bagi slot untuk 2 aktiviti ni lah. Kami memang tak kacau sebab apa, aktiviti dah banyak, kami tak nak tambah lagi pening cikgu dan juga aktiviti yang terlalu banyak pun pelajar pun tak boleh masuk kan. Pelajar pun tak join. Jadi Okey, kita akan jalankan aktiviti ni lah, STEM, kemerdekaan. Okey, kalau macam tu, contohnya kita jalankan aktiviti hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu untuk pelajar. So kita macam ni 3 hari ni kita kena buat Google Form untuk pelajar key in kehadiran, betul tak cikgu? Betul. Betul lah. Tapi dia akan key in kehadiran tu ikut persatuan kelab dia lah cikgu. Ya, betul. 3 hari ni dia akan key in kehadiran untuk persatuan kelab. Kelab dan persatuan. Betul Betul. Okey. Jadi nanti yang borang tu siapa yang akan buat borang kehadiran tu? Borang kehadiran tu biasanya yang anjurkan aktiviti yang buat. Anjurkan aktiviti yang akan buat. Kalau macam kita iklankan, kita terus kasih borang tu. Kita attachkan borang tu sekali. Okey. Okey lah. Yang saya nak sekarang ni contohnya bila kita iklankan pertandingan video review produk. Kita iklankan. Ya. Sebenarnya kita akan iklankan lebih awal. Tapi hari Isnin tu kita akan iklankan dan kita akan attach sekali dengan borang kehadiran Koko. Saya rasa macam tu. Saya rasa lah supaya nampak ramai sikit yang ambil penyertaan. Dia tak ambil penyertaan lah, cuma dia hadir lah untuk tengok tu kan. Biasanya kan dia boleh. Kan. Boleh cikgu. Lagi 1 tahun ni kalau cikgu-cikgu ni contohnya RBT, Kelab Inovasi dengan Teknologi Hijau ni kalau nak claim hadiah daripada Koko, rasanya lepas tak? Saya rasa boleh cuba. Boleh cuba. Sebab Puan Salina dia mana tahu dia nak bagi kan. Sebab kita pun tak ada keluarkan apa-apa duit untuk aktiviti besar kan. Cuba. Saya pun tak berani nak janji apa-apa. Boleh. Terima kasih cikgu. Jadi sebagai tambahan lah. Bila cikgu yang mengajukan aktiviti ni, dia kena sediakan Google Form untuk key in kehadiran Koko jugalah cikgu, termasuk guru yang hari Ahad tu. Nanti bila cikgu naikkan iklan, contohnya pada hari 5 September, contohnya lah Puan Fatimah bila naikkan iklan, make sure yang panitia ni mereka dah sertakan sekali Google Form untuk key in kehadiran Koko untuk guru. Betul tak Cikgu Nuridah? Nanti saya confirmkan balik dengan Puan Salina lah. Boleh. Cikgu Nuridah, maaf mencelah. Saya tak berapa faham yang tentang kehadiran ni. Yang saya tengok dia 2 perkara yang berbeza. Kalau penganjur yang buat, mestilah penganjur nak bukti-bukti video, poster semua ni. Jadi kalau kehadiran tu just dia tik nama sahaja kan. Jadi adakah benda tu 2 perkara berbeza? Sebab hari tu yang untuk bola jaring pun saya ingatkan siapa yang nak masuk kan. Jadi kami pun create lah untuk siapa yang nak masuk. Tapi ramai ada yang masuk, lepas tu letak nama tapi bahan dia tak bagi. Jadi macam sebenarnya saya nak kehadiran yang dia macam kan kita contohnya macam bola jaring buat hari Rabu kan, kita buat pada PDPR Koko. Maksudnya dia masuk dalam PDPR Koko, kehadiran tu. Tapi kalau dia ambil bahagian tu itu macam untuk dia ambil bahagian lah. Cumanya bila maksudnya budak yang tik kehadiran tu dia tak semestinya ambil bahagian lah cikgu. Ya, betul. Jadi adakah perlu 2 Google Form yang berbeza? Tak perlu. Saya rasa tak perlulah sebab bila dia kehadiran dia masuk, secara langsung kalau dia ambil bahagian pun nama dia ada lagi kat kehadiran kan. Cumanya kalau sebab kalau dia ambil take part dalam pertandingan tu, jadi dia kena 2 kali isi lah. Dah habis. Ingatkan Cikgu masih nak cakap dah habis. Cikgu Rika, saya rasa
Okey, Cikgu Aisyah rasa kita boleh buat macam ni. Contohnya benda ni, kan kita bahagian promosikan akan upkan dia punya pamphlet lebih awal kan Cikgu Aisyah? Ya, betul. Jadi, masa upkan pamphlet tu lebih awal tu, kita sertakan sekali Google Form untuk pendaftaran. Yang itu untuk pelajar yang ambil bahagian. Okey, nanti pada hari kita punya kejadian tu, contohnya hari Isnin, kita upkan lagi satu Google Form yang macam kehendak unit Koko, yang itu untuk pelajar, semua pelajar isilah sama ada dia ambil bahagian ke tak, tapi yang tu untuk dokumentasi pelajar ada adil. Itu saja. Oh, jadi 2 borang lah Cik Rajesh Sebab kalau tak nanti cikgu-cikgu ni nak analisis penyertaan payah pula. Boleh juga. Sebab tu macam hari Rabu tu takkan tiba-tiba je dia nak isi. Yes, betul. Macam tiba-tiba je kan. Kalau macam dia jawab soalan sikit semua tu, mungkin nampaklah juga kan kenapa dia kena isi ni. Ni tiba-tiba dia kena isi kehadiran apa kan. Okey, Yang setuju itu Kak Aisyah. kita anggap kehadiran dia bukan penyertaan projek lah. Dia sekadar isi kehadiran untuk dokumentasi Koko saja. Yang penyertaan aktiviti ni kita memang kena buat satu Google Form asing. Itulah yang saya nampak memang untuk pertandingan memang kena asing sepatutnya. Okey, saya setuju. Terima kasih atas pendapat Bernas. So kalau untuk cikgu pun sama lah, satu kehadiran, satu penyertaan. Sebab macam cikgu punya ni, kita akan war-warkan lebih awal. Jadi bila kita naikkan pamphlet tu, contohnya kita naikkan pamphlet tentang pertandingan guru ni pada 1 September Kak Mas. Masa kita naikkan pamphlet, kita sertakan sekali satu Google Form. Siapa cikgu yang nak berminat? Maksudnya link pendaftaran lah. Pendaftaran. Yes. Kalau kami buat hari tu link pendaftaran dengan bukti diorang lah. Jadi diorang hantar lambat pun tak apalah. Bila send lambat pun tak apalah. Janji diorang bagi bukti bukti evidence poster semua tu. Poster semua ni cikgu-cikgu ni akan hantar melalui Google Form ke ataupun cikgu akan kalau saya senang begitu. Kalau macam tu kita standardize. Kita punya Google Form 2 saja. Satu Google Form ni untuk cikgu hantar evidence dia. Yang itu kita akan upkan masa kita buat promosi untuk setiap pertandingan. Pada hari kejadian contohnya hari Ahad, kita akan upkan lagi satu Google Form untuk cikgu key in kehadiran Koko. Aktiviti waktu tu macam saya pun tiba-tiba kena isi, apa kena aku buat ni hari ni. Nak isi tu macam apa yang tu nanti kami akan naikkan kalau memang kita nak isi satu sekolah nak isi satu hari, setiap hari kena isi Google Form untuk Koko, nanti kita standardizekan satu memo. Saya rasa cikgu-cikgu pun akan maklum kot. Cikgu isi untuk sekadar keadilan sajalah. So kehadiran guru tu tugas apa sebenarnya? Kehadiran guru nak masuk ke mana? Yang tadi tu, yang kata hari Rabu tadi tu, saya cadangkan untuk nak dapatkan kehadiran Koko tu kan. Kita bagi soalan tentang ni yang tentang karnival ni. So dia maklum atau tidak? Dijawab sikit soalan berkaitan dengan STEM ni, aktiviti yang dilaksanakan apa semua tu. Lepas tu dia tanda 1, 2 kita bagi dalam 5 hingga 10 soalan. Berkaitan dengan maklumat karnival. Lepas tu dia submit lah kat kita. Macam tu je. Sekarang ni kita adalah aktiviti sikit. Sekarang kita kena menunjukkan dia dah baca. Kena ada satu jawatan kuasa untuk keadilan. Sebab kalau maksudnya cikgu-cikgu yang buat anjurkan ni dia kena bagi kehadiran, kena ada orang untuk analisis kehadiran ni kan Cikgu Nurida? Bagi saya lah, nanti saya boleh bincang balik pada Puan Salina. Cik Rajesh boleh letak nama saya. Kalau perlu saya boleh. Yang buat link tu, saya boleh buat. Boleh. Nurida dah ada kan untuk semua tu. Cuma nak tambah sikit je lagi. Soalan tu 3-4 soalan pun jadilah. Benda tu simple je, tak apa. Kalau tak ada soalan pun boleh je. Nanti saya bincangkan balik dengan Puan Salina macam mana nak buat untuk kehadiran ni. Jadi kita putuskan kat sini, cikgu yang mengajukan aktiviti hanya menyediakan Google Form untuk mengantar evidence. Yes. Yang kehadiran ni saya akan uruskan. Boleh. Jadi kehadiran guru dan pelajar. Ini Cikgu Nurida akan uruskan. Kehadiran guru dan pelajar. Terima kasih. Yang itu kehadiran settle. Kos. Jadi kertas kerja ni
Maksudnya cikgu, kertas kerja induk akan dibuat oleh Cikgu Sakinah. Okey, jadi sebelum Cikgu Sakinah buat kertas kerja induk ni, saya mohonlah setiap bahagian ni buat kertas kerja sebab daripada sinilah kertas kerja induk boleh dibentuk sebab kita nak tahu kos dia. Macam contoh kertas kerja induk ada, nanti saya boleh share. Tapi yang saya nak daripada, contohnya perakuanan ni dia nak ambil berapa daripada PCG dia. So masing-masing semua dia tak sama kot. Sama rasanya 50. Semua sama agak. Tak tahu dia orang yang buat EBM hari tu. Rasa yang Masing-masing buat ABM hari tu kecil-kecil berapa? ni, kecil-kecil ni saya ingat lagi perakuanan JKT, AK, ekonomi semua rasa 50 sebab memang kita punya PCG tak banyak. Ya. RBT, ingat lagi tak Cikgu Aisyah berapa letak untuk PCG? Untuk STEM ni Berapa Kak Zita berapa? 500 ke 200? 2 ke 300 kalau tak silap. Kalau Kejap, macam kejap, tahun kejap, lepas, kejap. tahun lepas Kak Zita bagi 200. Kejap. Kalau tahun ni punya hari tu letak 791. untuk STEM. STEM? Bulan teknik dan vocational lah. Sebab apa? Sebab kira kita hari tu kan nak kira ikut yang bajet hari tu kan, Cikgu Rajesh kan. Lepas tu kita maksudnya yang balance dia tu kita letak dekat tu lah, teknik kira STEM lah, 791. Boleh. So RBT pertandingan dia buat untuk 3 aras. Okey, satu aras ni RBT nak bagi 3 hadiah ke 5 hadiah Cikgu? 3 dah lah cik. 3 dah lah. Okey, maksudnya 9 Setuju tak? hadiah lah Cikgu. Tapi nak tengok yang kata kerja yang Mas buat tahun lepas tu. Kalau boleh nak refer yang tu je kot. kalau yang tu 5 lah kalau yang tu. 5 5 termasuk sagu hati lah. Kalau dia punya kalau bajet yang sekarang ni lebih kurang sama dengan yang kertas kerja mahasiswa nak buat tu, boleh lah, on je lah, ikut bajet je lah. Tapi sekarang kalau sijil kan kita boleh guna online saja. Tapi yang sijil ni Ini hadiah saja Aisyah, tak ada sijil ni. Ini hadiah saja. Kita bajet kita ni untuk hadiah saja. Sijil hadiah saja. Sijil online ni dia kena jadi isu. Kan kau sponsor tak, sijil yang itu belum bincang lagi. Nanti cuba bincang dengan Puan Selina. Sebab kalau saya rasa dia akan bagi salah satu je kot. Kalau dia dah bagi peruntukan hadiah, sijil terapat kot. So tahun lepas kita dapat sijil saja, hadiah terapat. Ya. Tak apa, nanti saya bincang balik. Okey, kalau sijil tu, kalau memang saya rasa sijil pun tak banyak lah. Kalau sijil terdapat, nanti boleh cari juga sijil tu daripada mana-mana pembekal lah. Okey, yang tu sijil saya uruskan, saya jangan risau. Okey, jadi kertas kerja ni Kak Mas, sekarang kertas kerja ni kena buat satu saja induk ke atau asing-asing kalau nak keluarkan duit PCG ni? Kita sertakan yang induk tu. Tapi kita punya nota minta asing-asing. Okey. Maksudnya kita nanti cikgu-cikgu bagi perbelanjaan tu kepada Cikgu Sakinah dengan dia punya deskripsi dia. Nanti Cikgu Sakinah senanglah untuk masukkan dalam kertas kerja. Maksudnya Cikgu Sakinah kena buat satu kertas kerja. Maksudnya muka depan saja berbeza lah Kak untuk koko dengan PCG. Saya rasa bagi perbelanjaan pun akan berbeza juga kot. Sebab PCG kita akan gunakan ikut bajet yang kita dah masukkan dalam ABM. Macam koko ni yang boleh claim RBT dengan Kelab Teknologi Hijau Inovasi. 3 ni je boleh claim. ICT macam masuk tak? tak? ICT, fotografi dan ICT tak masuk Boleh, kalau cikgu nak claim boleh, tak ada masalah. Rajesh, macam akak kan buat under guru kan, boleh ke claim koko? Claim koko, under guru rasa ke? Under tak guru boleh. tak boleh. Under guru tak boleh, kalau pelajar boleh. Pelajar boleh. Itulah. Okey, yang boleh. Tak boleh kot Kak Mas kan sebab bukan So yang boleh ni lah RBT dengan ASK lah. RBT, ASK saja. Tengoklah, rasa kat RBT kalau duit PCG cikgu rasa cukup. Rasa tak payah claim koko kot. Kalau cikgu nak simpan duit PCG, kalau cikgu nak claim koko, cikgu boleh claim koko lah. It's up to cikgu lah macam mana cikgu nak uruskan. Cikgu Rajesh, Ya. saya nak tanya duit panitia ASK ni belum kiranya saya memang kena habiskan lah kan.
Okey. Jadi macam ada lebih. Macam hari tu kalau saya tengok ABM yang diuruskan masa saya cuti, duit hamper hadiah tu 100. Tapi kalau nak tambah boleh ke? Sebab ada Nak lebih tambah, lagi. nak tambah kena bincang dengan kita punya kerani kewangan. Syairah. Syairah. Okey. Dia sebenarnya yang RM100 tu kita letak anggaran saja cikgu. Kalau cikgu nak waktu tu untuk hadiah tu, kalau cikgu nak belanja lebih, boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi cikgu jangan bagi tahu Syairah pula ada lebih cikgu, nanti tahun depan kena potong lagi. Okey. Okey, saya rasa jadi mohonlah cikgu-cikgu nanti bagilah dia punya jadual perbelanjaan kepada cikgu Sakinah. Saya rasa cikgu mudah untuk cikgu Sakinah untuk buat kertas kerja, sebab kertas kerja yang Kak Mas dah buat dah ada. Dia kena edit bahagian perbelanjaan dengan tukar-tukar tarik je. Okey, tak Dengan cikgu tukar Sakinah? panitia. Dengan tukar tukar panitia punya aktiviti. Okey. Baik Kak Mas, nanti bagi saya Okey. Okey, terima kasih. Rajesh, jadi masanya so sekarang ni KP hanya bagi peruntukan untuk hadiah. So yang untuk induk ni just Sakinah yang buat, KP tak perlu buat ke macam mana? Tak, macam tahun lepas tak buat kan Kak, kita buat satu je kan? Tahun lepas satu je. Cuma kita Satu bagi je. nota minta je berbeza. Kita buat setiap panitia bagi nota minta je. Okey, tak apa. Yang tu saya akan confirmkan semula dengan kerani kewangan lah Kak. Sebab dia tiap-tiap tahun berbeza. Okey. Kalau satu kertas kerja, isi nota minta asing-asing dah senang. Itulah. Saya Kalau rasa macam sama tahun kot lepas, tahun lepas memang macam tu. Sebab akak uruskan nota minta semua sekali. Okey, boleh. Saya rasa, tapi orangnya sama kan? Syairah juga kan tahun lepas? Tahun lepas Syairah juga, yes. Okey, maksudnya sama lah kot urusan dia. Okey Kak. Boleh. Jadi mohonlah KP-KP sediakan jadual perbelanjaan, nanti share dengan Cikgu Sakinah, memudahkan Cikgu Sakinah lah. Kalau cikgu nak guna duit PCG, cikgu kena buat jadual perbelanjaan untuk PCG. Nak guna duit Koko, kena buat jadual asing cikgu untuk Koko untuk RBT, ASK dengan mana satu kelab inovasi teknologi semua ni. Okey, ada apa lagi? Lagi satu. Nota minta tu kita nak bagi dekat Sakinah kumpul semua ke macam mana? Itu rasanya tu lagi senang sebab Syairah nak senang uruskan nanti. Boleh tak Cikgu Sakinah? boleh. Okey, terima kasih Cikgu Sakinah. Okey. Nak interrupt jap? Boleh Cikgu. Cikgu Rajesh, Cikgu RBT yang lain. Okey, kalau kita tengok pada kos tu, saya pun macam kesian pula pelajar kan kalau yang pertandingan kami RBT tadi tu. Okey. Macam gadget tu kan. Takkan nak paksa dia beli barang. Ya. So macam mana Cikgu RBT lain? Poster lagi ke? Poster tak. Gadget tu kita perlu beri apa pada pelajar? Sebab dia actually terpulang pada pelajar. Dia ikut kreativiti. Takkan kita nak kumpulkan semua produk yang sama kot kalau kita bagi. Tak, saya tengok ada sekolah lain buat yang benda yang sama, gadget ni. Dia boleh guna bahan recycle kan Cikgu Aisyah? Ya, memang boleh. Tapi kan sekolah kita special. Siapa kita special pun kita kekalkan juga. Kita tengoklah cikgu, kalau kita terlalu fleksibel dengan budak kita ni, nanti nak capai target tu payah cikgu. Saya rasa okey kot gadget ni. Mana tahu budak kita ni nak buat benda-benda mekanikal ni rajin sangat kot. Jadi kami cakap nanti guna recycle je lah barang recycle je Yes, boleh. Okey, kalau macam tu kami just untuk hadiah je lah nanti untuk kos. Ya, betul cikgu. Okey. Okey. Jadi ada apa lagi cikgu soalan untuk tentang karnival ni? Sorry. Ya cikgu. Yang pasal gadget tu. Okey. Sebenarnya pernah buat before ni sebelum PKP lah, pelajar kita boleh bagi idea dia beli batang aiskrim dekat kedai RM2 tu. So dia boleh jadikan gadget mechanical. Contohnya dia nak buat pautan ataupun pakai tangan, dia pakai cardboard pun boleh. Tapi cikgu kena bimbing lah. Pada pendapat saya, cikgu mata pelajaran RBT boleh bimbing pelajar untuk gunakan bahan-bahan yang bersesuaian untuk elakkan kos lah. Okey, boleh cikgu. Satu lagi Cik Rajesh, yang saya tengok yang apa tu? Cikgu Zidatul share tu, infografik yang tentang aktiviti STEM.
Ya. Adakah itu melibatkan semua panitia ataupun panitia sains sahaja? Tak, yang itu sains matematik saja. Okey, Oh. infografi tu untuk kita punya bidang kita ni, kita akan upkan pada 9 Ogos macam tu saja. Sebab kita nak, sebab kita, okey, cikgu-cikgu dah bincang aktiviti. Lepas ni cikgu-cikgu akan buat dia punya template dengan poster masing-masing kan cikgu. Okey, yang itu Macam cikgu-cikgu lepasan. cikgu akan share dengan cikgu akan share dengan jawatan kuasa montaj dengan banner ni. Mereka akan buat banner induk. Okey, itulah yang kita akan promote dalam Facebook dengan dalam grup pelajar nanti. Itu yang Cikgu Zizah tu dah keluarkan awal lah. Tapi bagi saya keluar awal-awal ni sebab sekarang ni semua pelajar tengah fokus pada aktiviti kemerdekaan. Jadi saya tak nak ganggu jugalah. Tapi kita buat slow and steady cikgu. Cuma terkejut lah. Ingatkan dia orang dah memang tetapkan kita buat yang TikTok challenge tu. Tak. Tahun ni sebenarnya tahun lepas sains matematik dengan TWET gabung. Tahun ni diputuskan tak gabung. Saya nak aktivitinya sebab matematik dengan sains dia nak mula awal. Saya nak mula lepas kita ada satu lagi so kita ada peperiksaan lagi cikgu kat tengah-tengah ni. Jadi lepas tu baru kita buat promosi semua ni. Peksa semua sekali ke tu? Tingkatan peralihan sampai tingkatan 5 ke? Kita ada agendanya ada ke? Kita lagi saya terangkan. Sabar. Okey, untuk karnival ni ada apa-apa lagi soalan tak cikgu? Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada segerakan. Okey, nanti cikgu-cikgu tolonglah bagi untuk cikgu Sakinah perkara-perkara cikgu untuk dia buat kertas kerja. Yang penting kos cikgu Okey, ni slide ni saya akan share. Okey, saya nak pergi kepada agenda yang seterusnya. Ini dah masuk hal lain dah. Okey, pencerapan PDPR dan kebat bawah saya. Okey, kebanyakannya dah ada kat sini lah. Okey, sebab sebenarnya saya diminta untuk mencerap 5 orang cikgu untuk kebat. Tapi saya nak berlaku adil. Takkan saya nak susahkan 5 orang cikgu je kan? Jadi bawah saya ada lebih kurang 9 orang cikgu. Saya pun akan membuat pencerapan fasa 2. Saya rasa semua cikgu akan kena. Jadi untuk pencerapan fasa 2, saya bagilah masa daripada 10 Ogos hingga 19 Ogos. Cikgu-cikgu boleh pilih tarikh. Saya akan jalankan 2 instrumen serentak. Satu macam biasalah 306, lagi satu kebat. Instrumen kebat ni, instrumennya ada 34 item. Saya akan share dalam grup kita. Cikgu baca, cikgu buat penilaian kendiri dulu. Cikgu boleh isi macam biasa. Cikgu forward kepada saya. Nanti masa pencerapan markah tu saya akan tengok. Okey tak, tally tak dengan apa yang cikgu isi. Okey, yang ini saya akan cerap semua cikgu bawah saya menggunakan 2 instrumen. Nanti 5 yang terbaik saya akan key in dalam portal kebat lah cikgu. Yang ni satu sekolah kena cerap. Okay, jadi saya rasa tak ada cikgu yang terlepas kot. Tapi bawah saya tak nak pilih 5 orang saja. Saya nak berlaku adil lah yang ada bawah saya ni. Saya nak bercerak semua guna 2 instrumen. Jadi cikgu tolong take note lah. Yang bukan bawah saya is depend kepada pencerak masing-masing lah. Mereka akan tetapkan 5 orang. Okey cikgu ada apa-apa soalan? Okey, yang ni belum jalan lagi. Jadi tarik ingat Okey, ini yang nak pergi. Okey, ini sebenarnya baru semalam PLC. Okey, ini sebagai pemakluman awal lah, jangan war-warkan dulu. Okey, exam tu akan berlangsung 15 hingga 19 Ogos. Okey, kita akan gunakan kertas peperiksaan pertengahan tahun yang kita dah siapkan sebelum lockdown hari tu. Okey, kalau untuk upper form, kalau ada mata pelajaran, contohnya ekonomi, perniagaan, prinsip ekon kan kita ada 2 paper kan. Okey, kita paper 1 objektif kita tak akan jalan, yang itu kita akan simpan dalam bank. Kita akan jalankan paper 2 sahaja. Jadi macam mana pelaksanaannya? Okey, ini baru semalam dicadangkan. Ada, kalau ikut PLC semalam ada beberapa sekolah dah buat lah. Okey, kertas peperiksaan tu akan di packing dan pelajar akan datang ambil di Pondogat. Okey, sebenarnya kertas dah ada pada pelajar pada 14 Ogos. Okey, 15 hingga 19 Ogos ni kita keluarkan satu jadual macam budak tu akan jawab dalam tempoh tu lah. Tapi sebenarnya secara logiknya budak kita ni kalau terlebih rajin dia akan jawab sebelum tempoh lah. Okey, yang malas ni sebenarnya memang tak akan jawab langsung lah. Jadi pemulangan budak akan pulangkan semula di guard house 20 hingga 21 Ogos. Okey, ini special sikit. Bidang kita ada tugas. Sebenarnya setiap ni, kerja ni dibahagikan ikut bidang. Okey, bidang kita kena mengasingkan kertas soalan yang dihantar oleh pelajar, ikut guru mata pelajaran, ikut subjek. Kita kena shorting. Jadi kita ada lebih kurang 3 hari untuk shorting. Lepas tu, kita akan dibantu oleh SU peperiksaan jugalah. Kita ada lebih kurang 8 orang SU akan dibantu oleh mereka. Lepas tu kita ambillah kertas masing-masing, bawa balik rumah tanda. Last key markah 3 September.
ni perjalanan dia roughly. Ni cadangan saja yang cikgu Nanti tunggu GM daripada PK1 pada hari Ahad minggu depan. Nanti dia akan bagi clear picture lah. Jadi saya nak tanya, ada tak mana-mana panitia yang tak sempat hantar skrip pemeriksaan hari itu? Yang saya tahu dah siap kan? Dah. Saya rasa bidang kita semua siap. Sebab Cikgu Rajesh. Ya Cikgu Rajesh. Sebab tak silap saya, kita dah hantar dah semua rasanya. Perniagaan yang settle, saya ingat lagi. Selalu cuti tu. Itulah Jadi saya kita, Cikgu Rajesh, kita guna soalan ni sajalah. soalan yang sama Cikgu. Okey, baik-baik. Tapi kertas satu kita tak pakai. Kita gunakan kertas dua saja. Alright, faham. Macam akak kan ada kertas akak memang satu kertas, kemudian ada combine struktur dengan lukisan. So macam mana tu? Jalan sekali Kak. Jalan sekali. Maksudnya budak tu pergi jawab kat rumah lah Kak. Dia jawab tu merujuk buku ke, buat sendiri ke, is up to kepada pelajar tu lah Kak. Yang penting dia jawab, dia hantar Kak. Macam tak ada kesalahan. 100%. Okey, dia macam ni Kak. Okey, 100% tu kalau tanya saya impossible sebab saya dah tanya dengan sekolah-sekolah yang dah buat. Okey, budak ni, okey, kalau kita ikut tahap sekolah kita lah Kak. Sebenarnya saya semalam pun rasa macam kurang gembira juga sebab budak sekolah kita kertas dah ada. Kalau kita packing 1,600 letak kat Pondogat tu, saya rasa yang akan berjalan dalam 300-400 je. Ya. Sebab modul yang saya letak bulan lepas pun belum ambil. Yang ambilnya 2 orang. So macam mana kalau ada tak ambil Tak ambil tak kisahlah Kak. Yang penting dia kita buat ni sebab saya rasa Kak Mas pun tahu lah sekolah kita ni sebenarnya under pressure daripada PPD. Kita top 10 dalam semua. Cikgu tak isi SPDPR, kita top 10. Okey, pelajar cicir 1,000 kita top 10. Lepas itu isi keadaan macam-macam. Semua setiap minggu Cik Syuari call saya, memang sekolah kita wanted. Maknanya murid dengan guru sama. Murid dengan guru masalah yang sama. Ya, sama. Dia sama level kita. Encik Rajesh, Tapi gurunya bukan semua lah. Encik Rajesh, nak tanyalah untuk ujian ni sebenarnya dia ada manfaat tak pada cikgu-cikgu ni? Macam saya lah kan. Untuk pelajar yang tak masuk terus kelas. Jadi dia ada cikgu. Bila dia tak ambil peperiksaan ni, boleh ke kita alasan untuk kita gugurkan subjek dia? Okey, dia gugurkan subjek tu. Okey, yang itu tak sampai tahap itulah cikgu. Sebenarnya kita terpaksa buat ujian ni sebab kalau cikgu ingat lagi, kan kita tiap-tiap minggu kita analisis, kita punya peratus keadaan pelajar kita semakin jatuh. Bila peratus keadaan jatuh, itu melambangkan PDPR dan dasar guru kita semakin gagal. Jadi nak backup benda tu, kita buat apa? Nanti PPD akan tanya. Okey, macam mana awak mengukur? Sebenarnya ada satu pemeriksaan penaziran untuk PDPR yang cikgu. Nazir boleh masuk online kita, dia boleh memantau kita, surat dah keluar. Jadi nama sekolah kita belum kena lagi. Daerah Kota Tinggi dah keluar senarai sekolah. Pasir Gudang terlibat tapi nama sekolah tak keluar lagi. Katakanlah cikgu nama sekolah kita terkena. Nanti salah satu instrumen penaziran tu, okey, macam mana kita mengukur keberkesanan PDPR kita? Jadi ada sekolah yang buat exam online. Okey, Google Form lah cikgu tahulah cikgu. Jadi untuk sekolah kita ikut kita sebab dia nak bukti. Jadi kita gunakan perkara yang dah ada sebab kita bukan buat soalan lagi pun, dah buat dah. Kita gunakan tu, kita tanda. Okey, memang nampak macam kurang relevan. Okey, tapi kalau kita nak berhentikan pelajar tu, nak jadikan satu evidence, okey, kita tengok dulu penglibatan pelajar macam mana. Kalau ramai yang tidak menjawab, okey, nanti yang tu pentadbir akan putuskan lah. Okey, tapi yang ini exam ni bukan 100% yang cikgu Okey, dia ada pecahan skor dia. 70% ni ujian bertulis, yang paper tu yang pelajar akan jawab. 20% adalah daripada PBD, 10% adalah kehadiran PDPR dia. Jadi yang itu pun jadi isu juga, jadi saya come out dengan satu calculation. Okey, saya rasa untuk sesi petang esok Fonsorenum akan explain juga kot. Okey, ini cadangan saya lah cikgu. Okey, untuk kehadiran PDPR, saya nak telus lah. Okey, kalau kita nak ambil kehadiran PDPR untuk 2 minggu saja, mungkin budak tu pernah join dalam minggu pertama, minggu kedua. Lepas tu ada masalah, dia tak join. Ada budak tu mungkin baru nak join. Okey, jadi kita akan ambil kehadiran daripada kita lockdown hari tu sehinggalah minggu depan. Lepas tu kita akan bahagikan, kita akan ambil sebenarnya berapa kali dia join, darat 10%. Kita akan dapat kehadiran untuk pelajar. PBD ni, kita contohnya sekarang ni, kita katakanlah band tertinggi pelajar tu dapat band 3.
So band 3 bagi dengan TP 6 darab 20%. Maksudnya kalau pelajar tu walaupun tak ambil exam bertulis, tapi dia still akan ada markah lah, okay, per 30%. Yang ni untuk langkah intervensi sekolah. Itu yang dicadangkan. Yang ni belum muktamad lagi. Cikgu muktamadnya nanti hari Ahad, cikgu ni Puan Nurliza akan bincangkan dengan cikgu nanti. Ada GM hari Ahad nanti. Rajis, maksudnya pelajar dimaklumkan tak tentang penskoran ni? Yes, semuanya akan dimaklumkan sebab saya yang bertanggungjawab untuk promosi ni. Dalam proses buat video kat, saya minta Puan Liza bagi ucapan sikit, explain sikit, nanti akan keluar banner semua. Kita akan dari minggu depan 1 minggu untuk buat promosi exam ni. Okay. Lepas tu baru kita akan bagi tahu. Yang ini saya akan masukkan dalam banner juga. Saya akan minta Zahir design, kita akan masukkan percentage ni lah. At least lah dengan harapan lepas exam ni, manalah tahu budak tu gagal lah, budak tu adalah sedikit harapan untuk sambung belajar lagi ke, masuk PDPR dengan betul ke, dan terpaksa buat sesuatu. Okey. Ni sebenarnya langkah-langkah ni untuk menyelamatkan kita juga, Kak. Tapi markah ni tak di-key in dalam mana-mana apps kan? Maknanya dalam SAPS tak ada kan? Dia bukan SAPS, nanti dia akan ada jawatan kuasa untuk markah. Mereka akan buat satu sistem macam yang ujian satu hari tu, Kak, dalam Google Site tu. Google Site pula Google Sheet. Alright. Itu saja. So yang ini kita rasa kita soalan dada. Kerja bidang kita ni kita kena buat pengasingan. Saya jangkakan lah sebab kalau ikut PDPR ni pun hari tu buat survey, Amirul buat survey seminggu. Kenapa ada masalah dalam join PDPR? Yang jawab survey itu pun dalam 570 orang saja. Jadi target saya yang akan ambil exam ni dalam 600 orang sajalah. Nanti kita kena asingkan ikut subjek, ikut mata pelajaran. Jadi kalau dia lambat hantar kertas, tak kira lah. Tak ada. Dia kena hantarnya 2 hari ini je. 20-21 Ogos. Okey. Lepas tu kita tak layan. Kalau dia lambat ambil pun contohnya pengedaran 12 hingga 14. Kalau dia nak ambil 15 Ogos, tak ada. Nanti pengetua akan keluarkan surat untuk guru bertugas untuk ikut dia punya jadual lah untuk packing. Tapi kita terlibat tarikh ini saja untuk bidang kita. Yang awal-awal dengan belakang ini kita tak terlibat kecuali penandaan lah. Okey cikgu, itu saja tentang Cik Rajis, PLC. Ada satu apa-apa lagi. Ya, Cik Maisha. Ya. Yang pasal kehadiran tu kan kata nak ambil purata semua tu kan. Okey. Jadi kehadiran ni kan ada online dengan offline. Nak ambil yang mana satu tu? Kita akan sebenarnya dia macam ni cikgu. Okey, macam kalau yang saya tahu, kita katakan hari ini kalau ikut jadual anjar cikgu, katakan 2 masa online, 2 masa offline. Kehadiran dia kita akan sekalikan kan cikgu? Betul. Betul kan itu? Kehadiran kita Bukan je. Ya Kak Fatimah? Kalau saya sekalikan lah kan sebab memang kena sekalikan. Kalau straight sekalikan lah. Kalau macam kami tak adalah straight macam tu. Tapi kalau satu hari dia hari lah. Kalau dia lagi buat kerja tu kita sekalikan kan? Yes, betul. kalau betul kan? Okey, maksudnya kehadiran dia tu offline, online semua kita ambil kira. Online, offline maksudnya yang tick dalam kehadiran yang sekolah tu lah. Ya betul. Ya betul. Sebab kalau ikut kiraan senarai yang satu lagi, kalau macam kami kutip dia punya tugasan, memang tak ada lah. Tugasan kosong. Dia sebenarnya, dia tak ada cikgu sekolah kita 2 minggu pertama kita punya kehadiran tu drop. Sebab dia sebenarnya kesilapan pada kita jugalah cikgu. Sebab kita ada kebanyakan cikgu terlalu strict. Dia ambil kehadiran kalau budak tu join Google Meet. Bila hantar tugasan kehadiran tu tak di-key in, maksudnya dia tak update lah. Sebab tu kita punya cikgu yang kehadiran kita hantar pada PPD, kehadiran dalaman sekolah cikgu, kalau kita buka SPDPR, kalau cikgu tengok keciciran kita hampir 1,000 lebih. Ya betul. Yang itu Puan Suryani hari tu dah sound dah 2 minggu lepas. Lepas tu saya dengan Puan Liza bincang dengan Farihan semua, kita buatlah slide justifikasi untuk selamatkan sekolah kita. Tak tahulah diterima ke tak lah. Lepas tu senyap je. Tak apa, kehadiran sebab kalau kita nak, macam ada juga cadangan, kita ambil kehadiran 2 minggu saja. Contohnya minggu ni dengan minggu depan. Macam kejam sangat pula, mungkin budak tu pernah join awal-awal. Lepas tu dia ada masalah data, dia tak join. Jadi bagi saya, kita ambil macam yang ini cadangan saya.
Tapi tadi Puan Saranam pun dia kata okey. Tak tahulah nanti kita tunggu hari Ahad pula lah Puan Liza punya version macam mana. Tapi saya rasa lebih kurang macam ni juga kot calculation dia cikgu. Okay. So yang pastinya tak boleh ikut kehadiran yang menghantar tugasan Dia kan, tapi kalau ikut sebenarnya cikgu okey, dia kehadiran ni kalau cikgu sama ada dia join online ataupun dia tak join online, dia hantar tugasan saja, consider budak tu adik. Katakan budak tu join GM kita ataupun join kita punya Telegram voice chat tu, tapi dia tak hantar tugasan, budak tu still kira adik. Sebab pengantaran tugas tu part of the lesson. Yang itu tugasan tu memberi kesan kepada PBD dia. Dia tak hantar tugasan kepada PBD cikgu. Tapi kehadiran still ada. Ya. Itulah Rajesh, akak harapkan dapat kita pihak pentadbir kena beri penerangan pada cikgu tentang kehadiran. Sebab akak tengok daripada SPDPR, cikgu ni terlalu rigid. Budak tak hantar tugasan, dia tak masuk dalam kehadiran tau. So efek dekat situ ke sekolah kita pada ranking sekolah kita kehadiran murid tu. Okey, boleh Kak. Nanti sebab benda ni sebenarnya saya rasa dalam PLC yang lepas pun ada juga kan Kak. Saya rasa Puan Liza ada sentuh dalam PLC yang lepas. PLC Kuri. Tak, maksudnya ada penekanan dekat situ untuk kehadiran murid. Jangan terlalu rigid sangat. Okey, boleh. Betul lah Kak. Okey, boleh Kak Kamas. Nanti saya bagi tahu Puan Liza sekali lah. Nanti hari Ahad saya minta dia ingatkan cikgu lagi sekali lah. Budak tu kalau adik tak hantar tugasan pun consider adik juga. Itu yang saya faham macam sebab saya bincang dengan Puan Suarani dengan Cik Syuairi, memang itu yang sejelas. Dia kata as long budak tu join, dia tak hantar tugas pun tak apa. Cikgu katakan dia adik je. Ya, betul. Boleh. Siapa Kak? Nanti saya ingatkan lagi Cik Puan Liza lah. Okey, ada apa-apa lagi persoalan cikgu? Cik Rajesh, saya nak penjelasan yang tadi Cik Rajesh cakap nak buat pencerapan kan untuk guru yang bawah Cik Rajesh. Kiranya yang macam saya, Kak Fatimah Fahana dengan Puan Salina tak terlibat ke terlibat dengan Cik Rajesh? Tak yang cikgu yang terlibat dengan pencerapan kebat ni bawah GKMP saja. Yang bawah PK semua saya rasa mereka tak menggunakan instrumen kebat. Mereka gunakan PK06 saja. Sebab instrumen kebat untuk bawah GKMP saja. Okey, jelas. Saya rasa yang bawah PK saya rasa tak terlibat kot. Okey. Cik Raja boleh tahu apa yang ditekankan secara umum kebat dalam macam mana? Kebat ni cikgu nak tekankan ada 34 instrumen cikgu, dia punya modulnya 124 muka surat. Saya pun baru baca 6 muka surat cikgu. Lepas habis baca saya baru nanti share. Katamkan dulu. Sebab benda ni sebenarnya setiap tahun ada. Setiap tahun ada. So saya pun akan dicerak juga benda ni. Jadi saya kena baca dulu cikgu. Okey. Tak apa, nanti saya akan share dia punya instrumen. Cikgu Nuhairi, maafkan cikgu lambat wish, tahniah cikgu. Jadi penyelaras untuk Carnival STEM tahun 2021. Tahniah Hairi, tahniah. Saya Bravo. Macam mana dia punya saya pula jadi penyelaras Masuk lambat memang kena Hairi. Minta maaf saya. Tadi dia orang naikkan nama awak Hairi. Saya PDPR online tadi, minta maaf Tak apa. Saya bukan saya dah rekod dah. Tapi saya dah rekod dah kita punya GM. Saya kongsi link dia, nanti cikgu boleh dengar lah cikgu dari awal lah cikgu. Okey, insyaAllah boleh. Okey. Jadi cikgu ada apa lagi isu tak cikgu untuk kita punya bidang kita ni yang perlu dibawa ke peringkat pentadbir ke? Saya rasa jadual waktu semua settle. Nanti bersemuka yang itu akan ada jadual waktu asing kot cikgu. Sebab yang tu pun tak tahu macam mana menggambarkan. Saya pun tak boleh dapat imagination lagi. Form 5 bersemuka, yang lain kat rumah. Rasa-rasa bulan berapa tu Cik Rajesh? Tapi yang saya pasti bulan September budak Form 5 naik. Sebab saya bincang dengan mana-mana SIC Plus kat PPD pun dia orang sangat confident bulan September sekolah buka. Okay. Masa buka tu lah kes naik. Aduh. Sekarang pun 17,000. PRU. Ada PRU dulu. Yang minta data vaksin tu dia orang akan divaksinkan dulu ke? Apa dah, tak dengar dah, apa dah? Yang dia orang kena isi data vaksin tu, dia orang akan vaksin dulu ke apa sebelum naik sekolah? Sepatutnya murid tu akan divaksin dulu. Tapi yang setahu saya Kak Mas, pelajar yang berumur 17 tahun ke bawah kat Malaysia ni, perlembagaan tak benarkan dia divaksin. Itulah, tapi PPD nak data tu.
Tak mungkin PPD ni nak kumpul data dulu kot. Mana tahu lepas tu ditukar parlimen sidang lagi kot dengan Haman. Diputuskan lagi kot. Itu tak tahu pula. Sebab saya tanya juga dengan Encik Syuhari semua kat PPD. Dia kata kalau ikut peruntukan, dia kata tak ada pula untuk 17 tahun. Yang ada 18 tahun ke atas. Itulah, tapi dia minta data 3 Tak apa Kak. Yang parlimen bersilang dulu, nanti kita tengok. Jadi tu tak jadi. Cik Rajesh, saya nak tanya lah, untuk rekod kehadiran sekolah ni kan, PDPR ni kan. Kadang-kadang saya jujur lah, kadang-kadang saya terlupa nak isi. Cuma kalau saya nak isi balik, macam mana saya nak isi ikut tarikh tu ke saya boleh isi 2 kali? PM tepi. Nah, tengok order dah ada dah. Jangan lambat. Elakkan. Memang tak boleh tak tarik ke? Kita tak boleh. Kita kira ikut hari. Okey lah. Nanti kejap lagi PM. Sebab PK1 je baik. Tak nak naik nama. Okey. Terima kasih. Masa sampai pukul 8 Farihan? Saya tak tutup Kak. Sampai pukul 11.30 pun boleh isi. Oh, bukan pukul 8 Jangan masuk hari besok je sebenarnya. Tu je. Jangan masuk jam 12 Tapi akak selalu isi lambat lah. Sekolah lambat tak kira. Tak, pukul 9 malam pakai isi pun boleh. Tak apa. Okay. Tapi hari yang sama lah. Tapi hari yang sama. Kadang-kadang kan esoknya baru budak tu buat kerja. Yang itu cikgu isi kehadiran dalam kelas seterusnya cikgu. Kalau at least dia ada wujud dalam kelas. Okey, kita take note lah. Tugasan itu is another part lah. Tu. Oh, maksudnya kalau kita katalah kita assume kalau walaupun dia dah terlebih hari kita isi lah sebab dia ada kan. Kita isi lah kan. Cikgu isi untuk kelas seterusnya cikgu. Kelas seterusnya cikgu isi kehadiran dia. Untuk kalau Kak Mas Kak Mas, kalau untuk SPDPR tu kena isi sebelum jam 6 ke ikut 3 hari. 3 hari. 3 hari pun tak apa. Oh, jadi tak ada 3 hari. Tapi peratus dia kira by hari Kak. Ya, betul. Dia isi 3 hari. Tapi dia peratus dia kira by hari Kak. Dia carry forward. Saya isi lebih rendah. pukul 6 dah tak masuk dah. Oh, lebih pukul 6 dah tak masuk Kalau untuk SPDPR tu pasti yang untuk kalau macam yang sekolah punya tu, yang sekolah Farihan tu, kaunselor memang buat by day dia punya peratusan dia. Kaunselor tak? Bukan kaunselor. Kalau SPDPR pun esoknya baru dia masuk. Selepas pukul 6 kita isi, esoknya baru dia masuk. Dia sampai pukul 6. Ya. Tapi boleh diisi selagi boleh isi. Selagi keluar tarikh tapi boleh isi. Yes. Siapa cikgu isi je cikgu. Lepas 2 hari pun tak apa, cikgu isi je. Yang penting ada data. Yang sekolah ni kena PM tepi PM tepi. Okey, baik. Okey cikgu, ada apa-apa lagi cikgu isu lagi? Cikgu Sakinah cuti bersama bila? 20 hari bulan 9. Okey, lama lagi. Lama lagi. Tapi biasanya dia awal sebulan. Awal sebulan pula. Awal saya cuti. Okey, cikgu ada apa-apa isu lagi cikgu? Kalau tak ada, saya nak tamatkan PLC kita. Nanti kehadiran saya akan kin dalam SPL KPM cikgu. Nombor IC semua dah ada dah. Rajesh, sorry. Soalan peksa daripada akak. Ya. So macam mana akak kena beri pada siapa untuk dikumpulkan tu? Pada SU Hantar rumah hantar rumah budak. Tak. Sekarang ni kita akan combinekan semua subjek kan? Ya. Akak punya macam mana boleh ada akak? Sebab hari tu dah siap awal, jadi akak staple kat rumah. Oh, akak hantar kat office, hantar kat dekat Ina kak? Akak hantar kat Ina siapkan terus. Jadi akak bawa balik rumah kat stapler. Tak apa, akak hantar semula kat Ina. Hantar semula. Patut kertas soalan hilang. Sebab saya tak pasti lagi sekarang ni, sebenarnya Ina belum habis result kertas peperiksaan ni. Sebab hari tu kan sekolah tiba-tiba lockdown kan kak? Jadi kertas tu saya rasa semuanya belum dihantar lagi ke bilik peperiksaan kot. So siapa yang akan sorting tu untuk pelajar tu? Okey, sorting untuk pelajar sekejap kak. Sorting untuk pelajar tengok team mana. Dia ada team dia. Sebab kita tak nak panggil cikgu yang sama 2-3 kali ke sekolah. Jadi dah buat team. Tim kita ada dapat ni tak? Apa? Sarung tangan. Sarung tangan untuk apa cikgu? Untuk nanti kita nak ni. Nak sarung tangan ada cikgu kan? Okey, kejap saya tengok cikgu kat sekolah ada bajet tak untuk sarung tangan. Semalam guard sekolah komplain, sekolah tak nak bagi face mask.
Face mask yang PABG yang dulu-dulu tu banyak tu. Cikgu dia kata dia dah pergi tanya ke office kata tak ada, tu untuk kegunaan Dekat office dalam saja. bilik kesihatan pun ada kalau tak silap tu. Kalau untuk setakat nak bagi dekat pengawal keselamatan lah. Cikgu dia pun kata dia punya bos pun tak nak belikan. Kesian dia. Semakin komplain dengan saya. Okey, untuk kita untuk pembungkusan. Okey, untuk ni tim yang terlibat mana pula? Okey, ni puan ni tim bahasa Kak. Kak Mas. Okey. Okey, nanti akak tanya ni lah pada Azfar lah. Jangan tanya dulu Kak. Kak Asfar pun belum dapat khidmat lagi. Semalam dia tak join PLC. Tunggu sampai hari Ahad Kak. Okey. Akak tunggu sampai GM hari Ahad. Jangan tanya dulu. Okey, bos. Okey cikgu, ada apa-apa soalan lagi cikgu? Kalau tak ada, saya nak tamatkan PLC kita. Okey, terima kasih untuk sokongan yang diberi. Haraplah kita punya carnival ni jadi ya cikgu Okey, jangan stres dengan PDPR. Okey, kalau cikgu ada apa masalah dengan PDPR, tolonglah cikgu hubungi orang yang sepatutnya. Okey, cikgu terima kasih. Cikgu, yang untuk ujian ni saya nak bagi tahu lagi sekali untuk ujian untuk PLC sesi petang saya tak tahu apa yang akan diputuskan nanti. Yang ini yang gambaran asal yang dibincangkan. Okey, untuk sesi petang saya tak tahu cikgu, tunggu PLC petang esok cikgu cikgu lagi satu saya nak bagi tahu kat sini untuk modul yang cikgu hantar RBT yang minggu lepas tu, yang itu adalah modul untuk pelajar cicir PDPR. Yang saya dengar petang akan buat modul offline. Okey, saya tak pastilah yang tu saya rasa cikgu Sornam akan uruskan cikgu. Ini dua perkara yang berbeza. Okay, terima kasih cikgu. Saya faham yang Cik Rajesh cakap tu, memang saya faham sangat yang tu. So esok saya baru nak fahamkan apa yang pergi petang nak lah. Sebab yang modul PDPR yang saya uruskan tu, yang kita hantar sebelum cuti tu, yang itu tu pelajar tercicir. Okey, untuk yang batch kedua, kita tengok dulu, saya nak analisis dulu. Saya nak tengok 2 minggu lagi pelajar ambil ke tak ambil. Sebab saya tanya Mariamah, dia kata macam kurang sambutan. Kalau kurang sambutan tu, nak fikirkan kaedah lain lah cikgu. Rasa macam bazir pula kertas. Rezo banyak-banyak letak kat situ. Nak kena pergi serbu dekat rumah kot. Rumah-rumah lawatan ke rumah lah lepas ni. Okey, sepuluh tengah banyak cikgu. Tak berani. Okey cikgu, terima kasih sebab join. Okey cikgu, nanti apa-apa tentang kertas kerja ni cikgu boleh PM saya ataupun boleh PM cikgu Sakinah lah yang bahagian dokumentasi. Okey, terima kasih cikgu. Boleh beritahu kat pelajar lah ni, dia orang akan ada exam ke kena tunggu rasmi daripada pihak pentadbir baru boleh war-warkan? Baik, tunggu hari Ahad Kak. Oh, tunggu dululah. Saya tak tahu lagi dalam 4-5 hari ni apa yang akan berlaku Kak. Okey. So rahsia dulu lah ni Rahsia dulu Kak. Ni untuk bidang kita saja saya nak kongsi dulu lah awal-awal ni. Sebenarnya saya nak blok tarik ni 22 24. Okey, faham. Okey ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Bye-bye semua. Terima kasih Tejas. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okey.